TV KPM. Hai, Assalamualaikum, apa khabar kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan untuk slot sukses SPM pada hari ini, mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, dan topik kita pada hari ini lukisan perpaipan. Dan siapakah yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru. Baik, kita saksikan dah profil guru. Inilah dia Cikgu Zaliza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, itu yang kita mahu untuk sesi kita pada hari ini, slot sukses SPM. Tapi kita nak memperkenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan, Pahang, yang akan membantu kita untuk sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini. Dan bukan kami bertiga sahaja, tapi kita juga ada murid-murid yang turut serta. Jadi Cikgu Zaliza, bolehkah kita berkenalan dengan 4 orang murid pada hari ini? Okey, boleh Din. Okey, saya memperkenalkan murid-murid daripada SMK Alam Megah 2. Okey, di sebelah kanan saya ini Lutfi Iskandar. Hai Lutfi. Okey, Farish Haikal. Hello Ibu. Okey. Muaz Wafi sebelah kiri cikgu ni. Dan Mahdi Madani. Hai, lambai. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Dan apa Baik, khabar Ibu. murid di luar sana? Sihat? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, hari ini kita nak belajar berkenaan dengan lukisan perpaipan, kan Cikgu? Ya, betul. Lukisan perpaipan. Lukisan perpaipan mesti Ya. ada kena-mengena dengan air, betul tak Cikgu? Betul. Sangat betul. Okey. Okey, hari ini cikgu akan mengajar dengan lebih terperinci berkenaan dengan lukisan perpaipan. Memang betul Din cakap, perpaipan ini ada kaitan dengan air. Okey, air merupakan sumber utama kepada manusia. Sebab air boleh digunakan oleh manusia untuk pelbagai aktiviti seperti minum, masak, mencuci, membasuh dan sebagainya. Baik, kita lihat kepada tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah lukisan perpaipan tingkatan 5. Baik. Okey, kita lihat kepada pengenalan kepada lukisan perpaipan. Okey, di mana bekalan air bersih kita perolehi? Okey, di Malaysia ada bekalan ataupun sumber air bersih iaitu dari empangan. Okey, kita lihat gambar ini adalah sebuah empangan yang merupakan tempat ataupun takungan yang terbesar. Selain daripada empangan, ada juga selain daripada empangan, kita boleh lihat juga takungan air dari tasik, sungai ataupun kolam. Okey, bagaimanakah air daripada empangan ini disalurkan kepada pengguna? So kita perlu tahu. Okey, bekalan air bersih disalurkan kepada pengguna melalui sistem rangkaian saluran paip yang menggunakan air daripada loji pembersihan. Disambungkan sehingga sampai ke rumah kediaman. Baik, dalam topik ini juga kita akan mempelajari tentang lukisan perpaipan yang dilukis yang melibatkan lukisan autografi dan lukisan isometrik yang menunjukkan gambaran sebenar sistem domestik yang mengalirkan air, iaitu air panas dan air sejuk. Baik, kita lihat yang seterusnya, sistem bekalan perpaipan domestik di rumah kediaman. Pelajar perlu tahu bahawa ada 2 jenis sistem. Pertama sekali ialah sistem terus. Okey, sistem terus ni macam mana cara kita nak memahaminya? Kita perlu melihat
gambar rajah. Okey, cuba lihat gambar rajah. Sumber air ini diperolehi daripada meter. Okey. Di sini adalah bekalan air utama, meter, terus ke lekapan sanitari. Lekapan sanitari yang ditunjukkan ialah sinki dapur, besen cuci sehinggalah ke tandas. Tandas ni ada banyak lekapan sanitarinya. Baik. Kalau kita lihat sistem air yang menyalurkan bekalan daripada meter terus ke lekapan ini, dia menggunakan paip perkhidmatan. Air digunakan ini ialah air untuk tujuan memasak ataupun minum dan juga digunakan untuk mandi. Sebab apa? Dia dapat direct daripada sumber utama. Okey, sistem bekalan air terus ini juga kita boleh kenali dia sebagai bekalan air langsung. Okey, sistem yang kedua ialah sistem tidak terus. Okey, sistem tidak terus kita boleh lihat air dari tangki. Okey. Air daripada tangki start daripada sini. Daripada sini dari tangki. So, air dari tangki simpanan disalurkan terus ke lekapan sanitari melalui paip perkhidmatan. So, dia salurkan terus ke lekapan sanitari, besen cuci, tandas dan sebagainya. Okey, air ini juga dikenali sebagai bekalan air tidak langsung. Okey, cuba kita perhatikan sistem terus dan tidak terus. Dia ada keistimewaannya. Ada kebaikan, ada keburukan. Okey, mari kita lihat satu demi satu apakah kebaikan dan keburukan. Okey, sistem terus. Okey, pertama, sistem terus ini tiada bekalan air jika berlaku gangguan air. Okey, manakala sistem tidak terus, bekalan airnya berterusan. Okey, sistem terus pula dari segi tekanan. Tekanan air dia memang tinggi. Manakala sistem tidak terus, tekanan airnya agak perlahan. Jadi, untuk mengelak daripada air perlahan, pengguna perlu memasang pam air. Okey, kita tengok lagi kerosakan pada pili. Kerosakan kepada pili memang kemungkinan besar akibat daripada tekanan air tinggi. Manakala sistem tidak terus, dia agak kurang kerosakan dia. Okey? Kemudian dari segi kurang risiko air tercemar. Kerana bekalan yang kita perolehi dari sumber utama itu memang air semula jadi bersih. Tetapi untuk sistem tidak terus ini, risiko air tercemar ni ada kemungkinannya tinggi. Kenapa? Kerana dalam satu masa, air yang disimpan dalam tangki simpanan kemungkinan akan tercemar akibat daripada serangga yang jatuh. Okey. Okey. So, yang manakah yang paling sesuai digunakan di Malaysia ini? Semuanya bergantung kepada pengguna itu sendiri sama ada ingin memilih sistem terus ataupun sistem tidak terus. Baik, terima kasih cikgu. Kedua-duanya pun ada kebaikan dan juga keburukannya. Baik, itu dia sebut sedikit. Jadi murid-murid, sekejap lagi kita sambung. Kita berhenti rehat dahulu. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat menonton ya murid-murid Didik TV KPM pada hari ini untuk slot sukses SPM, dan mata pelajaran kita pada hari ini ialah grafik komunikasi teknikal, di mana topik kita pada hari ini ialah lukisan perpaipan bersama dengan Cikgu Zaliza. Sekarang ni cikgu saya nak tanyalah cikgu, dekat rumah saya tu saya perasan ada tangki air. Guna sistem apa tu cikgu? Tadi saya dah terangkan. Okey, sistem yang ada tangki simpanan dinamakan sebagai sistem tidak terus. Betul. Okay. Cara nak cam, tengok pada tangki simpanan air. Itu baik, sahaja. Cikgu. Jelas. Okey, kita sambung lagi ke segmen yang seterusnya. Baik, sekarang segmen yang sangat penting iaitu sistem bekalan air di rumah kediaman. Semua rumah ada air. Jadi macam manakah air itu disalurkan ke lekapan sanitari? So, jom kita lihat gambar ini. Okey, kita lihat gambar ini. Okey, yang berwarna merah adalah paip perkhidmatan menuju kepada sinki dapur. Manakala yang berwarna hijau menuju ke tangki simpanan. Kedua-dua ini adalah sistem terus yang menggunakan paip perkhidmatan.
Okey, yang tidak berloret. Yang tidak berloret ni ada banyak dekat bahagian bawah sini. Ia berada di mana? Selepas tangki air. Okey, selepas tangki air kita namakan sebagai paip agihan. Dia menyalurkan air juga ke lekapan sanitari tetapi di bahagian tandas. Sinki di dapur. Sebab apa? Air bersih kan? Baik, kita lihat gambar yang seterusnya ialah susun atur alat lekapan dan alat pemasangan. Okey, ini adalah keratan rentas rumah kediaman. Susun atur ini memang memberi pemahaman kepada murid bagaimanakah aliran air itu disalurkan ke lekapan sanitari. So, boleh kita lihatlah satu persatu. Tadi saya dah sebutkan ada sinki dapur. Kegunaan sinki dapur kita tahu untuk memasak. Okay, ini paip perkhidmatan, ada paip menuju ke tangki. Setiap paip menuju ke lekapan sanitari wajib ada ini, kunci paip untuk mengawal kelajuan air. Okay, manakala air selepas tangki ada 3 kat sini, ada paip limpah, paip agihan dan paip cuci. Baik, kita lihat sistem perpaipan di dalam rumah macam mana nak lukis. Okay, kita tengok dulu garisan dia. Tengok petunjuk dekat sini. Ada yang berwarna biru. Okey, ini berwarna biru, warna hijau dan kemudian warna oranye. Dia lukis secara terus, garisan terus maksudnya. Garisan terus maksudnya macam inilah, garisan terus. Okey, manakala paip yang berwarna merah macam ni, ini dinamakan sebagai air panas. Bila air panas, garisannya mesti dilukis dengan garisan phantom. Macam mana bentuk garisan phantom? Okey, panjang, kemudian ada 2 pendek. Kita ulang dengan panjang, kemudian kita ulang lagi sampai paip itu ke lekapan sanitari. Okey, sekarang cikgu nak menguji murid-murid bagaimanakah cara nak menjawab. Anda dikendaki membaca pernyataan dan memberi jawapan yang betul kepada saya. Baik, ini adalah soalan contoh yang pertama. Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, saya panggil Lutfi Iskandar. Boleh cuba? Ya, saya cikgu. Okey. Boleh cikgu. Boleh, okey. Silakan. Yang pertama ialah bekalan air dilakukan secara terus dari paip perkhidmatan ke lekapan-lekapan sanitari tanpa melalui tangki simpanan air ialah sistem terus. Okey, sistem terus. Kita tengok Dan jawapan. air dari... Tanya, betul. Okey, teruskan. Ya, air dari tangki simpanan disalurkan ke lekapan sanitari melalui paip agihan ialah sistem tidak terus. Okey, ada tangki simpanan dekat situ. Ya, tahniah Lutfi. Tepat sekali. Baik, kita lihat lagi soalan contoh 2. Okey, nyatakan sistem bekalan air yang berlabel P dan Q. Tadi dalam bentuk pernyataan, sekarang dalam bentuk raja. Okey, apakah sistem P dan sistem Q? Mahdi, boleh tak beri jawapan? Silakan. Sistem P apa? Yang sistem P, sistem tidak terus. Sistem Q ialah sistem terus. Okey, kita semak jawapan dulu ya. Sistem P tidak terus, sistem Q terus. Tahniah Mahdi. Jelas ya jawapan kamu. Tahniah. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Nyatakan jenis paip yang berlabel A. Tadi cikgu dah terangkan kan? Apakah jenis paip itu, paip ini. Sekarang cikgu nak ujilah. A apa, B apa. So, siapa yang belum cuba? Muaz, boleh tak? Berikan jawapan anda. Cakap dengan jelas ya. Okey. Muaz? Iaitu paip perkhidmatan. Yang B itu aliran sejuk. B aliran sejuk. Kita semak jawapan anda ya. Okey, tak boleh tukar dah. Okey. A betul, paip perkhidmatan. Tahniah. Okey, tahniah. Untuk B, awak kata tadi aliran air sejuk. Kat situ ada kesilapan. Sebab air selepas tangki tu ialah paip agihan. Tak apa, cuba lagi. Tak apa, jangan kecewa, jangan kecewa. Okey, jangan kecewa. Okey. Baik, kita tengok soalan contoh yang keempat. Okey, masih perkara yang sama, susun atur alat lekapan. Nyatakan alat lekapan dan alat pemasangan. Kita tahu air diperolehi bermula daripada meter air. Okey. So, P ni memang of course meter air. Kemudian Q adalah paip agihan. Siapa nak sambung
memberi jawapan kepada cikgu untuk RSTU? Siapa belum cuba tadi? Bolehlah angkat tangan. Okey, Mahdi. Oh, Haikal. Okey, boleh Haikal. Silakan Haikal. Haikal pula. Okey, Haikal pula. Okey, Okey. R tangki simpanan. Okey. S. S paip agihan. Alright. T paip limpahan. Okey. U kunci paip. Kunci paip. Nampaknya keempat-empat jawapan yang diberi semuanya betul. Tahniah ya. Okey, Haikal. Alright. Baiklah. Kita teruskan lagi dengan pelajaran tentang jenis lukisan perpaipan. Ada 2 jenis. Pertama, lukisan perpaipan ortografik. Kedua ialah lukisan perpaipan isometrik. Apakah perbandingan di antara ortografik dan isometrik? Kita boleh lihat kepada gambar rajah. Okey, gambar rajah untuk lukisan perpaipan ortografik dilukis dalam bentuk 2 dimensi. Ada panjang, ada lebar. Okey, simbol piawai mesti ada di setiap lukisan. Lukisan perpaipan isometrik pula ialah lukisan yang berbentuk 3 dimensi. Semua garisan yang dilukis adalah garisan yang tidak perlu kepada ukuran. Dia dilukis dalam perkadaran saiz yang sesuai sahaja. Okey, cikgu nak tanya lagi ni soalan yang terakhir kot. Tengok dulu gambar rajah ni. Adakah awak tahu nyatakan jenis lukisan itu? Okey, angkat tangan dulu. Apakah jawapan dia? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, boleh. Silakan. Siapa cikgu? Lutfi. Saya Lufi. Okey. Itu ialah lukisan isometri perpaipan. Okey, lukisan isometri perpaipan. Okey, betul tak? Ya, betul. Macam mana awak tahu ini lukisan perpaipan isometri? Awak tengok kat mana? Dia isometrik tu dia macam 3 dimensi dan ortografik tu sebagai pelan. Ya, betul. Sebab kita boleh tengok bentuk sebenar. Kalau singki nampak macam singki sebenar. Tangki pun ada tangki sebenar. Di dalamnya ada berbola. Baik. Okey, kita tengok nota sedikit berkenaan dengan kedudukan relatif siku dan liku. Inilah kedudukan secara pandangan atas dan pandangan hadapan. So, kita boleh lihatlah pada pandangan atas kedudukan paip. Paip dilukis dengan garisan. Okey, kalau di sini bentuk dia nampak tak satu garisan itu menunjukkan bulat. Bulat dekat sini. Bulat, kemudian air ke kiri. Dia bergerak ke kiri macam inilah. So, cara nak melukis, pastikan anda tahu arah aliran air. Simbol aliran air ialah bulat. Sama ada air itu naik ataupun turun bergantung kepada bulatan. Contoh yang ini, macam ni kan, turun kan? Ni, dari atas turun ke bawah. Maksudnya dari kiri ke kanan macam tu, bila turun, lukis bulat. Atas, masuk dalam separuh ya. Kemudian turun, berhenti kat situ, stop. So, mesti ada tanda calik. Untuk apa tu? Untuk memberitahu simbol liku-siku. Itu sahaja tentang lukisan perpaipan, kedudukan relatif, alat pemasangan yang ringkas untuk difahami oleh murid. Baik. Siku dan liku ya. Siku, liku. Baik, terima kasih cikgu dan murid-murid. Kita nak berhenti rehat dahulu. Kita sambung selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, inilah slot sukses SPM dan mata pelajaran kita pada hari ini grafik komunikasi teknikal tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini ialah lukisan perpaipan dan kita bersama dengan Cikgu Zaliza yang sekarang ini nak mengajar kita berkenaan dengan simbol piawai lukisan perpaipan. Ada banyak simbol kita nak belajar ni. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baik, segmen kali ini tentang simbol perpaipan. Untuk melukis sesuatu lukisan perpaipan, pelajar mesti kenal dan tahu bagaimanakah simbol itu dilukis. Okey, untuk tajuk ini kita akan lebih mengetahui tentang sambungan T. Sambungan T maksudnya kamu kena lihat huruf T. Huruf T macam ni. Huruf T. Sambungan ada sambungan T ya. Okey, kita tengok kepada rajah nombor 1. Rajah nombor 1 ni kita nak lukis, kita kena lihat pandangan dulu. Okey, pandangan atas maksudnya pandangan plan yang dilihat dari atas. Kalau dilihat dari atas, bentuk dia huruf T.
macam ni. Kenapa perlu ada tanda calik? Tanda calik ini untuk memberitahu bahawasanya simbol yang digunakan ialah simbol sambungan T. Okey, sambungan T ya. Okey, pandangan hadapan. Pandangan hadapan dekat arrow yang ini, okay, kita nampak ada pipe yang melintang. Bila ada pipe yang melintang, macam inilah pipe yang melintang. Pipe yang melintang. Kemudian disalurkan di sebahagian belakang, memang kita tak nampak lah sebab kita berdiri dekat sini. Bila tak nampak, dia stop macam ni je lah. Yang tak nampak tu jangan dilukis. So, kita kena tanda calik kiri, kanan, ada dua bahagian. Bahagian belakang tak payah. So, inilah pandangan yang tepat untuk simbol piawai sambungan T. Bagi kedudukan nombor 2, 3 dan 4, cikgu nak awak lukiskan simbol piawai sambungan T mengikut arah pandangan atas dan hadapan. Okey, sekarang murid-murid, cikgu nak awak angkat jawapan dan tunjukkan kepada cikgu. Murid-murid kena lukis simbol je. Lukis dan angkat. Okey. Okey, silakan. Kita nak tengok jawapan murid-murid. Nak tengok jawapan murid-murid. Sama tak dengan jawapan yang ada di sini? Okey. Okey, sila. Masing-masing dah cuba melukis simbol tu betul ataupun tidak. Okey. Boleh angkat sekarang ya. Okey, boleh angkat sekarang. Silakan. Siapa dah siap? Okey, dah siap, angkat terus. Okey, tunjuk dekat sikit. Alright, okey. Okey, cikgu tengok dekat sini. Nampaknya Lutfi Iskandar betul. Tahniah. Muaz Wafi pun betul. Okey, tengok. Tinggi sikit lagi, Mahdi. Okey, Mahdi punya jawapan pun betul. Okey, untuk Haikal ada kesilapan sedikit. Tak apa Haikal. Okey, kesilapannya dekat bahagian ni. Soalan nombor 3, pandangan atas. Okey, awak punya lukisan cuba angkat Haikal. Awak punya jawapan tadi, cikgu nampak awak lukis terik macam ni. Macam ni, kemudian ada tanda calik macam ni kan? So, salah. So, sepatutnya anda lukis, kita lihat daripada pandangan atas kan, ada satu garisan. Satu garisan dari atas tu maknanya bulat je. Kemudian, air melintang. Okey, lukis macam ni je. So, dari atas, titik je. Macam tu, titik dot. Itu yang sepatutnya. Okey, soalan nombor 4 tadi pun ada bahagian awak silap sikit. Awak buat macam mana? Tengok. Itu. Awak bulat macam ni. Kemudian macam ni. Okey. Satu, ada kesilapan. Sebab apa? Pandangan hadapannya bentuk T je. Ini dia. Okey, tak apa. Kita belajar dari kesilapan. Tak apa. Okey, kita lihat simbol yang seterusnya. Ini penting. Kalau tak ada simbol ini, pipe tidak boleh disalurkan ke bahagian-bahagian di dalam rumah kita. Okey, sama juga untuk mengetahui simbol siku ini, dia mesti datang daripada corner. Macam siku kita bentuk L. Kita kena kenal pasti mana huruf L. Cari dulu huruf F. Okey, kita tengok sini. Pandangan atas, huruf L kan? Nampak dekat satang mengufuk. Okey, bentuk L, betul. Okey, pandangan hadapan bukan bentuk L lah. Sebab apa? Kita lihat garisan je. Kan? Pandangan hadapan nampak garisan je. So, ada aliran ke belakang. So, bila ada aliran ke belakang, lukis bulat lah. Dekat sini. So, yang kita nampak, kita masukkan separuh dalam bulatan tu dan tandakan dia sebagai calik untuk menunjukkan siku. Baik, sama juga cikgu nak awak paparkan jawapan untuk soalan 2, 3 dan 4. Okey, murid-murid sedang melukis simbol lukis masing-masing. dulu ya. Cikgu bagi masa 1 minit je. 1 minit je. Jadi Muaz, Lutfi, Okey, lakarkan je. Farish, Mahdi, kena cepat-cepat. Dia ada bulat je kan? Ada bulat. Ya, mesti ada bulat. Okey. Kalau bentuk siku L, kita boleh nampak pada satang mengufuk. Kalau yang pandangan hadapan ni tak nampak bentuk L, jangan buat pula huruf L. Kita tengok garisan dia ke mana. Kanan ke kiri. Kemudian yang belakang tak nampak, buat bulat. Cikgu dah bagi tips dah tu. Mudah dah ni murid-murid. Cikgu dah tolong dah. Okey, bolehlah angkat jawapan anda sekarang ya. Cikgu nak semak siapa yang kali ni semua betul atau ada juga yang salah. Okey, tengok ni, tengok. Farish Haikal dulu sebelah kanan cikgu. Okey, angkat tinggi-tinggi. Okey, betul semua. Tahniah. Okey, tengok Lutfi Iskandar. Jauhkan sikit daripada kamera. Okey, pun betul. Muaz, cikgu nampak. Okey, kita cek jawapan dulu. Okey. Muaz ada kesilapan dekat sini, Muaz. Ni. Okey, Muaz ada silap. Okey, Mahdi pun betul. Kat mana kesilapan Muaz?
Okey, angkat lagi sekali Muaz. Cikgu nak lukis kesilapan awak. Okey, you lukis bulat, lepas tu stop pipe air dia tu. So, tengok pandangan atas. Pandangan atas, nampak tak? Garisan ke kiri. Kemudian ni air turun kan? Tak nampak. So, bila air tu jatuh ke bawah, tak nampak buat bulat. Ni, air tu masuk ke dalam lubang. Yang ni air tak masuk ke dalam lubang. Jadi, tak adalah aliran air. Tak ada air tu, lah nanti. Tak ada air lah. Macam mana ni? Air kan penting untuk manusia. Okey, Okey, kita salah lihat. sikit je kan cikgu tapi tetap salah. Tetap salah. Okey, sekarang lukiskan simbol piawai alat lekapan. Ini alat lekapan ni memang sangat penting. Kita kena tahu. Kita memang tahu meter air dalam bentuk gambar, tab semua. Tapi dalam bentuk simbol, kita kena tahu, kita kena hafal. Supaya nanti bila kita melukis, kita dapat melukis dengan cepat. Baik, kita lihat simbol satu persatu. Okey, nampak tak? Sinki, okey, ada bowl. Tangki, nak tahu, ada berbola. Kunci paip, ada macam bentuk kipas. Meter air, dia bentuk segi empat tepat, lorek separuh, kemudian ada arrow. Sebab apa? Air menuju ke rumah. Okey, tab, point keluar. Dot tu menunjuknya air. Pemanas air. Pemanas air kat sini segi empat. Tapi simbolnya bulat. Dan itulah pemanas air. Dia ada 3 bulatan. Bulatan besar dan 2 bulatan kecil. Satu di tengah-tengah dan satu lagi di tepi. Itu je cara nak mengecam simbol alat lekapan. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Padankan simbol piawai alat lekapan dengan betul. So, untuk soalan ini, cikgu nak seorang murid tolong berikan jawapan kepada cikgu. Apakah jawapan dan susun mengikut huruf abjad dari atas ke bawah. Okey, 1, 2, 3. Siapa nak cuba? Angkat tangan dulu. Okey, Haikal. Okey, Haikal. Okey, mulakan. Haikal, cuba. Cuba dulu. Okey, 1, 2, 3, DAF. Kita tengok jawapan dulu. Betul tak? Okey, DAF. Okey, betul. Tahniah, Haikal. Okey, untuk soalan 4, 5, 6. Okey, angkat tangan. Siapa nak cuba? Kita bagi peluang dekat murid-murid Peluang lain ni. pula. Okey, Madi. Nampaknya angkat tangan tu. Madi. Okey, Madi. Apa jawapan dia, Madi? 456 BCF. BCF. BCE. BCE. Okey, kita tengok BCE. Okey, betul. Semua betul. Tahniah. 3 Sebaik markah ni. tukar tadi jawapan. 1 soalan, 1 markah. 3 soalan, 3 markah. Okey. Kita lihat. Okey, simbol pipe aliran. Okey, tengok simbol pipe aliran. Simbol P, simbol Q. Okey, padankan. Yang mana yang betul? Okey, ini pun samalah. Cikgu tak nak panggil siapa-siapa. Angkat tangan. Silakan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey. Siapa? Okey, siapa dulu? Siapa? Muaz. Jom. Siapa? Okey, Wadi. tu nampak Lutfi. Okey, Lutfi. Ya, yang garisan P tu pipe air sejuk dan Q tu pipe air panas. Okey, kita semak dulu. P air sejuk, betul ke? Betul lah. Q pipe air panas. P air sejuk awak cakap. Okey, 2 markah untuk awak. Dapat 2. Tahniah. Baiklah, kita lihat seterusnya ialah siapa nak cuba lagi soalan contoh nombor 6. Okey, saya bagi peluang. Okey, A apa, B apa. Okey. Okey, seorang. Siapa lagi tak jawab tadi? Siapa lagi yang rasa-rasa nak jawab, bolehlah jawab sekarang. Angkat tangan. Okey, silakan Muaz. Okey, Muaz, A apa, B apa, Muaz? Yang A tu kunci paip. Okey, betul. Lepas tu yang B tu tangki air. Tangki simpanan. Tangki air ke tangki simpanan ni? Tangki simpanan ni. Okey, betul. Kunci paip betul, tangki simpanan pun betul. Okey, baguslah. Okey, baiklah kita tengok. Soalan contoh 7 lebih kurang sama sahaja. So, setelah awak mengetahui simbol-simbol ni, awak bolehlah tulis jawapan ni dengan betul dan tepat. Jangan salah eja. Salah eja, tak dapatlah markahnya. Okey, kita lihat yang pertama ni, takungan pancuran. Okey, ni kita tahulah bentuk yang macam ni, takungan pancuran. Okey, Q aliran sejuk. Sebab apa garisan ni dilukis terus. Okey, R ialah garisan phantom, kita tahu aliran panas. Okey, S kita tahu yang dot macam tahi lalat ni,
Dot macam tai lalat pula cikgu sebut macam ni. Okey, maaf ya. Ni adalah point keluar dan T. Tengok T. Mana T? T kat sana yang ada 3 bulatan. So 3 bulatan itu adalah pemanas air. Macam ni kena tulis. Pastikan betul semua perkataan yang awak tuliskan. Okey, kalau point tu cikgu eja POINT point salah je. Macam ni kan tadi. Eja POA tak boleh. Sebab apa? Dia campurkan dengan bahasa Inggeris. Okey. Salah lah. Salah. Apa lagi yang salah? Macam ni, takungan pancuran. Dia tulis takung pancuran. Salah. Okey. Sebab terminologi mesti tepat. Baru kalau dapat tepat markahnya. ejaan semua je. Baik. Sebab untuk dapatkan markah, senang. Eja dengan betul dah. Baik. Okey. Faham? Baiklah, kita tengok soalan contoh 8. Ini selalu murid buat, di mana kenal pasti lukisan itu dengan menulis P, Q, R, S, T dan U berdasarkan simbol piawai. Contohnya, alat lekapan kan? Kita tengok dia punya alat lekapan, Q, S, T, U. Murid dah tahu dah lekapan dia, tapi murid tulis Q, S je. Nak bagi tak markah? Tak boleh. Sebab apa? Markah diberi apabila diberi jawapan QSTU, ada 4. Kalau QS tak boleh, walaupun ada dalam ni. Ia mesti sekali. Okey, alat pemasangan pun sama. PR, boleh. Walaupun dia tulis terbalik. R, kemudian P, boleh. Tak boleh tulis satu huruf saja jika ada 2 huruf. Sikit markah pun tak ada cikgu Tak boleh. Sebab ini soalan yang menyentuh pengetahuan asas. Okey. So, mesti tahu macam mana nak menulis, perlu ditekankan di dalam kelas. Jawapan kena lengkap lah. Lengkap. Baik. Tak boleh. Satu sahaja tak boleh. Setengah-setengah tak boleh ya murid-murid. So, kena telitilah. Okey. Undang-undang kecil perpaipan pun perlu diketahui ya. Okey, tengok undang-undang kecil perpaipan ni. Ni kamu dah belajar dalam kelas semua sekali ni. Okey, ada tab bagi siki dapur, setiap rumah ada meter air, penyelenggaraan. Lepas tu ada setiap poin keluar mesti dipasang dekat kunci paip. Setiap rumah menggunakan lebih daripada 2 buah tab. Mesti menggunakan tangki. Kemudian paip bagi saluran air panas hendaklah dipasang terus dari tangki simpanan. Dan yang terakhir, tangki simpanan air mesti mempunyai paip limpah. Mesti ada. Sebab apa? Bila ada kejadian limpahan air dalam tangki, maka paip limpahan berfungsi untuk mengalirkan air itu keluar. Baik, kita tengok soalan nombor 9. Okey, cikgu nak awak baca sendiri dan berikan jawapan anda dalam bentuk simbol macam ni. Okey? Okey. Siapa nak cuba ni? Lutfi, boleh tak? Berikan jawapan anda. Tak payah baca pernyataan. Okey, apakah? Tak baca. Okey. Baca ke? Tak payah baca dari atas ke bawah. Okey. Pangkah betul-betul. Pangkah betul-betul. Pangkah betul-betul. Ini jawapan awak. Kita compare dekat sini. Yes. Okey, kita lihat. Pangkah. Okey, betul. Okey, betul. Okey, 3 markah untuk awak. Tahniah. Jawapan awak memang tepat. Okey. So, murid-murid semua, ini memang pentinglah. Awak kena faham betul-betul peraturan dan tulislah jawapan yang dikehendaki. Jangan tulis dengan macam ni, salah. Tak boleh. Mesti ikut apa yang diminta. Okey, itu saja daripada saya tentang segmen ini. Baik, terima kasih cikgu. Rupanya PAIP pun ada undang-undang. Ingatkan sekolah dan juga negara ada undang-undang. Ya, dan sekejap lagi kita akan sambung murid-murid. Kita berhenti rehat dulu. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini untuk slot Sukses SPM. Mata pelajaran kita pada hari ini, Grafik Komunikasi Teknikal. Topik kita pada hari ini, Lukisan Perpaipan bersama dengan Cikgu Zaliza. Silakan Cikgu, teruskan untuk pembelajaran kita kali ini. Baik, terima kasih. Baik, untuk segmen yang terakhir ini, kita akan belajar tentang aplikasi lukisan perpaipan. Aplikasi ini bermaksud setelah awak mengetahui tentang ilmu pengetahuan tentang sistem bekalan air, jenis dan simbol, maka dekat aplikasi ini anda dikehendaki melukis pula. Okey, untuk melukis terdapat 3 langkah utama.
Okey, langkah yang pertama yang perlu diketahui ialah lakarkan aliran berdasarkan lukisan perpaipan isometri. Okey, kedua, lukis liku, siku dan simbol kunci paip di atas aliran laluan paip yang dilukis dalam langkah pertama. Dan yang ketiga, terakhir, hitamkan garisan aliran air paip, simbol kunci paip, pili dan simbol penyambungan. Kemudian awak semak, betul atau tidak? Okey, ini adalah langkah penting untuk apa? Melukis lukisan perpaipan autografik. Okey. Baik, kita lihat dalam bentuk soalan contoh 1. Ini soalan aplikasi. Soalannya berbunyi rajah 1 di bawah menunjukkan lukisan perpaipan isometrik mudah. Lukis lukisan perpaipan autografik bagi rajah tersebut. Maksudnya dari isometrik tukar kepada autografik. Autografik ini plan. Okey, untuk mengetahui macam mana cara melukis, kita kena tahu kedudukan. Okey, kedudukan meter air dan juga pilih laman ataupun tab. Cara yang pertama, kita buat apa? Kita lakarkan dulu. Okey, kita tengok bentuk air. Kita lakarkan dulu. Okey, kemudian ada di sini liku. Okey, kan ada liku kat sini? Lakarkan dulu, jangan buat apa-apa, lukis garisan cair. Okey, kemudian tetapkan kedudukan simbol alat pemasangan. Okey, kita lihat. Nampak? Kunci paip. Ikut dia punya turutan. Ada meter air. Okey, simbol mesti tepatlah. Kemudian yang ketiga, ada kunci paip. Okey. Yang keempat, nampak tak air turun? Bila ada air turun, simbolnya adalah bulat. So, lukiskan bulatan, air turun dari atas. Bila dari atas, garisan mesti masuk ke dalam bulatan tu separuh. Jangan macam ni. Alah, dia masuk separuh je macam ni. Macam ni. Okey, kemudian simbol liku, tanda calik macam ni. Dan nampak tak ada air naik ke atas dari bawah. Dari bawah, bawah macam ni, bawah. Naik ke atas, masuk separuh. Bila sebut atas, separuh dalam bulatan ini dengan melukis garisan terus. Dan akhir sekali ialah poin keluar. Poin keluar kita lihat pada tab. Berakhirlah begini. Ada 3 lah step dia. Okay, kita tengok soalan contoh yang kedua. Macam mana pula? Okey, soalan contoh yang kedua lebih kurang sama. Seandainya awak faham simbol, awak bolehlah lukis. Okey, dekat sini kita lihat sama juga lukisan perpaipan isometri. Okey, ini dia yang bergambar. Lukis lukisan perpaipan autografik dalam bentuk plan. Dia bagi apa? Tangki, pemanas air, besen cuci. Macam mana cara nak sambung? So, awak kena tahu aliran air pergi ke lekapan sanitari dan ke besen cuci. Okey, boleh tak awak lakarkan kepada cikgu dan hasilkan lukisan yang terbaik? Okey, boleh? Cikgu bagi masa seminit. Okey, silakan. Murid nampaknya kena lakarkan cikgu lukis Betul. Sebab murid ni pertama sekali murid buat kecuaian dekat bahagian aliran air lah. Okey, aliran air turun. Aliran air turun ataupun air naik. Sebab dia tak tahu macam mana. Sama ada bulatan tu tahu. Dia nak lukis yang masuk separuh setengah ke ataupun tak payah lukis apa-apa dalam tu. Ataupun dia melintang je macam ni. Oh, salah dah tu. Dia salah. So ini yang dia kena kaji. Saya nak tengok jawapan murid-murid. Betul tak? Okey, boleh tak angkat? Dah siap dah? Okey, kalau dah siap, murid boleh angkatlah. Cikgu nak tengok. Boleh angkat, tunjukkan pada skrin. Okey, tunjukkan pada skrin. Jawapan, cikgu nak tengok. Okey, satu persatu. Kita comparekan dengan jawapan. Okey, tunjuk lama-lama sikit sebab ni aliran air ni penting. Okey, jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak. Okey, tengok. Lutfi Iskandar, semua betul. Farish Haikal, semua betul. Kecuali tanda calik tak buat kat sini. Tak apa, awak tambahkan dengan calik lah. Dia mesti ada 3 Kalau simpang 3 yang bentuk T tu, mesti ada calik. Sebab ada 2 je. Okey, nampak Madi. Dekat sini Madi, awak punya. Calik tak ada. So, tandakan ya, tambahkan. Sebab dia, liku. Mesti ada 2 calik. Liku kan bentuk L. Macam tu. Okey, betul. Kemudian ni, Wafi yang lain semua betul kecuali dekat sini. Wafi salah. Wafi kosongkan. Tak ada apa-apa pun air. Maksudnya air tu tak turun pun. Sedangkan dia turun sikit. So, tak apa Wafi. Macam mana jawapan yang betul? Macam ni, straight. Maksudnya straight. Maksudnya kan nampak dia melintang.
Ni dia melintang, kemudian air turun. Okey, ini sepatutnya dijawab oleh murid. Walau apapun, saya percaya boleh melukis dengan tepat nanti. Okey. Kita tengok soalan contoh yang ketiga. Okey, soalan contoh yang ketiga ni dia lain sikit. Dia bagi plan simbol, dia minta lukisan bergambar. Lukisan atau grafik kepada isometrik. Sama je langkah dia. Okey, kita tengok aliran ke sinki dapur dan ke mana? Tangki, dan satu lagi, ni, pilih laman. Okay, kita lihat macam mana dia dilukis. Kita kena relatekan. Ini panduan kita. Ini dia. Kita buat dulu lakaran. Bila nak lukis meter air, dia mesti naik sedikit je. Sebab dia separas satu kaki je. Okey, dari aras lantai. Okey, dan ini ada pilih laman. Kemudian sinki. Kemudian ke tangki. Okey, setelah kita buat lakaran, kita bilang ada berapa alat pemasangan. Ada berapa? Kita cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita boleh susun dekat sini. Satu demi satu. So, kita lukis satu persatu. Okey, kita pekatkan. Okey, nampak tak? Nampak tak kita lukis? Kemudian kita hitamkan serentak. Okey, dekat sini belum ada liku-siku, sambungan T. Kita jangan lupa. Mesti letak. Kalau kita terlupa satu bahagian sini, tak tanda calik. Salah. Sini pun terlupa. Salah. Yang lain betul. Yang lain betul. So, kita akan salahkan dekat bahagian yang ini je lah. Yang lain tu betul. Okay, ini penting ya. So, kena teliti apabila melukis lukisan ini. Sebab apa? Dia ada banyak alat pemasangan. Alright. Kita tengok soalan contoh 4. Soalan contoh 4 ini adalah soalan gabungan antara sistem terus dan sistem tidak terus. Ini lengkap dalam rumah kediaman setingkat. Okay, kita lihat berapa banyakkah alat lengkapan di dalam ni dan berapa banyakkah aliran air naik dan air turun. So, kamu perlu mengetahuinya. Macam mana nak bilang? Bilanglah. Bilang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni sekaligus ni dia buat ni. 8. Kena bilang. Kemudian lihat pula dia punya air naik, air turun. Okey, air naik, air turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengok yang bulat tu menandakan aliran air naik ataupun air turun. Cek semua sekali. Okey, semak lagi. Ada kesilapan? Ada kat sini lupa. 14. 14 semuanya. Aliran air naik dan air turun. Tu penting. Kita nak bagi markah, kita bilang semua sekali ni. Okey, jangan ada kesilapan. So, kita lihat lukisan plan lantai. Okey. Bermula daripada bekalan air utama. Ini simbol bekalan air utama macam ni. Pipe air utama, itu pipe perhubungan. Okey, kita lihat susun atur dia. Ni alat lengkapan telah dilukis pada plan lantai. So, kita lakarkan terlebih dahulu. Kita tengok satu persatu. Nampak tak? Dia punya susunan bekalan air terus daripada meter air ke pili, ke sinki dan ke tangki. Kita lukis ni dulu. Kita pekatkan. Okey, bilang satu persatu alat pemasangan dan aliran air naik ataupun air turun. Okey, selepas itu kita lihat lagi macam mana air itu dibekalkan ke lekapan lain di bilik air. So, kita lihat. Okey, pertama dia akan salurkan air ke pemanas air. Okey, kemudian aliran seterusnya ke tandas duduk, ke besin cuci, ke bathtub dan juga shower. So, kita hitamkan kesemuanya dengan lengkap. Okey. Kemudian ada satu lagi ialah air panas yang dilukis dengan garisan phantom. Okey, air panas mesti datang selepas pemanas air. Okey, kita lihat. Dia pergi ke besin cuci dan juga ke shower. Okey. Baiklah. Okey, ini cara melukis phantom panjang pendek-pendek tadi cikgu dah sebut. Kena mesti betul. Okey, kita tengok lagi.
perjalanan air. Okey, dekat sini. Kan bila kita mandi, kita nak air yang sesuai untuk kita. Kita tak nak terlalu sejuk, tak nak terlalu panas. Jadi air panas dan air sejuk mesti kita gabungkan. So macam mana nak gabungkan air panas dan air sejuk? Dengan cara buat sambungan T. Betul tak? Sambungan T, ya. Kita buat sambungan T kat sini. Sini dengan sini. Lepas dia sambung, dia ada satu bahagian campuran dekat sini, air naik ke shower. Pasal kita tengok air naik ke shower kan tinggi dia punya batang paip. Inilah dia. So, berapakah aliran air? Ada 14 kesemuanya. Betul ya? 14. Okey, tadi cikgu dah nyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 kat sini lupa nak kira. Okey, ada 14 semuanya. So, minta pelajar-pelajar mengira aliran air tersebut. Okey, sekarang cikgu inginlah memastikan murid-murid yang berada di sini dan juga di rumah dapat melukis lukisan perpaipan ini dengan tepat. Okey, jangan abaikan pelajaran ini. Sebab apa? Pelajaran ini sangat utama. Baik, kita tengok soalan contoh 5. Cikgu nak uji minda murid-murid bagaimanakah cara melukis lukisan ortografik dengan menyusun urutan yang betul. So, cikgu nak awak baca pernyataan dan sebutkan nombor-nombor dari mula. Okey, boleh? Okey, nombor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Okey, ikut urutan yang betul ya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba antara 4 orang murid kita? Antara 4 orang ni. Angkat tangan. Siapa angkat dulu? Dialah. Okey, boleh? Madi macam angkat tangan tadi. Okey, Madi tu. Okey, Madi. Boleh cuba Madi. Okey, silakan Madi. Nombor 1 tu 3. Lepas tu yang nombor 2 1. Nombor 3 tu 2. Okey, cuba awak baca dari atas ke bawah jawapan awak tu. 3, 1, 2. Okey, kita semak ya. Betul tak? 3, 1, 2. Okey. Okey, betul. 3, 1, 2. Okey, tepat sekali. Tepat, So, hebat. anda memang dah yakin kan macam mana langkah melukis lukisan perpaipan ini? Okey, tak banyak pun untuk dihafal. Ada 3 sahaja. Ini adalah markah untuk murid-murid lah, ya. Okey, alhamdulillah. So, cikgu nak beri penekanan yang terakhir kepada awak tentang bagaimana nak melukis lukisan ortografik perpaipan berdasarkan lukisan isometrik perpaipan bagi rumah kediaman setingkat menggunakan simbol piawai yang betul. Okey. Pertama, bila awak dapat soalan, awak kenal pasti kedudukan alat lekapan pada ruang. Okey, kemudian yang seterusnya, anda perlu tahu macam mana nak melukis. Okey, tadi anda telah memberi jawapan kepada cikgu. Ikut susunan. Okey, so saya ulangi. Pertama, lakar simbol aliran air. Lakarlah. Macam mana nak lakar? Jangan terus pekat tahu dengan garisan cair. Garisan binaan. Lakar dulu kedudukan dia. Kemudian, lukislah semua sekali simbol liku, siku, sambungan T, kunci pipe dan point keluar. Lukis dengan yakin. Dan last sekali, lengkapkan lukisan perpaipan dengan kemas. Maksud lengkapkan lukisan perpaipan dengan kemas ni maknanya kamu hitamkan semula. Okey. Okey, setiap simbol yang anda lukis ni mesti bukan dengan lakaran. Contohnya macam bulat, buat macam tu. Jangan. Perlu menggunakan alat. Apakah alat untuk membuat bulatan ini? Yang biasa cikgu ajar di sekolah ialah template. Ia ada template pencontoh macam ni. So, pelajar pilihlah bulatan ini mengikut perkadaran yang sesuai. Ia tidak ada ukuran tertentu. Ia bebas. Dia tidak ada pendimensian. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini tentang lukisan perpaipan. Terima kasih Cikgu Zaliza. Satu penerangan yang cukup jelas. Diharap 4 orang murid pun mendapat manfaatnya ilmu daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Muhammad Muaz, Lutfi Iskandar, Muhammad Farish Haikal dan juga Mahdi Madani yang menyertai kita secara virtual pada hari ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK
pendidikan khas Kuantan. Cikgu kita, Cikgu Zaliza dari SMK Serdang. Tapi murid-murid kita pada hari ini dari SMK Alam Megah 2 Selangor. Terima kasih semuanya. Terima kasih lagi sekali Cikgu Zaliza. Ya, sama-sama. Dan terima kasih kepada murid-murid yang menonton. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey. Bye.